Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Assalamualaikum. Selamat malam kepada pendengar kisah seram. Anda bersama saya, Edi, akan menghiburkan Anda dengan kisah-kisah seram. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudi menonton dan support channel ini. Terima kasih kepada pembantu yang bantu menaikkan channel ini. Tidak lupa terima kasih juga kepada Kak Marzailan yang menyokong channel ini. Semoga channel ini terus berkembang. Tanpa membuang banyak masa, saya terus mulakan kisah pertama pada malam ini. Ingat, kisah seram hanyalah sekadar hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub. Ini merupakan kiriman misteri. Saya tidak tahu kiriman ini daripada siapa, negeri mana, dia tidak bagi tahu. Dia terus mengirim kisah ini. Kisah ini terjadi di dalam biliknya pada waktu malam. Katanya di sini, pada satu malam, saya duduk dalam bilik saya. Saya baring atas katil sambil main handphone. Saya main. Mak saya masuk bilik saya. Mak saya suruh saya tidur. Sebelum saya lelapkan mata, saya ternampak sesuatu terbang dekat aircon dalam bilik saya. Saya dapat rasakan itu adalah makhluk halus. Sampailah suatu hari, ayah saya panggil kawan dia untuk cek keadaan rumah saya. Kawan ayah saya suruh ayah saya tangkap gambar rumah. Lepas ayah saya tangkap gambar rumah, ayah saya tengoklah gambar tu. Apa yang ayah saya nampak? Makhluk halus menampilkan dirinya di tingkap bilik saya. Itulah pengalaman seram daripada pengirim misteri kita. Sebelum saya sambung kisah seterusnya, saya akan mainkan lagu Abadi Selamanya. Legenda membangkitkan rasa seram. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini.
saya akan sambung kisah seterusnya. Ops, lupa. Sebelum saya sambung kisah seterusnya, saya mahu anda dengar satu voice note yang dikirim oleh Danish yang tinggal di Perak. Ni, macam ni cerita dia. Apa aku tengah solat maghrib. Lepas tu, apa aku pelik rasa meramah kat belakang. Arwah Tok Wan ku tengah tidur. Lepas tu, lepas habis semayang tu kan, dia tengok dia paling belakang. Ada rambut panjang duduk kat arwah Tok Wan ku. Baca-baca tak hilang. Dia duduk usah apa aku nak. Apa aku baca-baca ribah dengan kain. Tak lari. Apa aku ni, tak tahu buat mana tu hilang. Benda tu rambut panjang warna hitam. Ria nampak. Dia bagi clear terus. Nampak terus dia. Tak ada kelabu-kelabu lah. Dia bagi nampak dia. Lagi tu, masa aku biasa tidur rumah orang Tok Wan ku kan, dia dah kena santau lah. Dengar bunyi berjalan kat atas bumbung rumah. Cek-cek kat bumbung kan. Bumbung kat matang dua nama Pak Ngoh. Dia kata tu hantu raya. Yang kat Tok Wan aku tu jing. Jing hak kepala kemek tu lah. Hak atas bumbung tu hantu raya. Kira tak bagi siapa-siapa main rumah. Macam anak-anak kan. Sebab tu rumah apa aku jarang ramai. Rumah selerak. Tongkang pecah. Benda tu tak suka dia. Apalah nanti. Tapi lah ada lagi. Sebab benda tu baru ambil gambar lah. Hak kepala kemek tu. Dia mata satu. Kepala dua tak tahu satu ke dua. Tangan dia body orang tua. Kaki dia tak tahu nak kata ada sebelah. Nampak sebelah kaki macam orang tua kok. Perut borai, kepala kemek. Lah rumah apa aku mana ada orang macam tu. Kaki sebelah, tangan body orang tua, kepala kemek mana ada. Tu yang mak jang aku ambil gambar masa tu tak tahu lagi apa kan semayang. Mak jang aku memang suka ambil gambar time apa aku semayang. Lepas tu ambil gambar tu dia. Kepala kemek tu. Lepas tu biasa ambil gambar senja kan. Benda tu tak ada. Benda tu tak tahu nak. Aku rasa jin tu adalah rumah kat atas bumbung tu hantu raya. Inilah gambar yang ditangkap oleh Danish pada waktu maghrib. Kepala kemik yang Danish maksudkan itu, inilah dia. Seram kan? Tengok kepala dia, perut dia buncit, tangan berotot macam orang tua, kakinya besar, berbulu. Fuish, seram bila tengok gambar ini lama-lama. Sekarang saya akan sambung kisah seterusnya. Kisah ini datang daripada Ikram. Ikram yang tinggal di Perak. Kisah ini terjadi dekat rumah saya sendiri. Rumah tu baru beli. Rumah saya tu memang banyak yang tidak komplit lagi, terutamanya bahagian dapur. Belumlah rumah baru beli kan. Kami sekeluarga pindah ke rumah baru. Rumah tu dulu kawasan paya yang besar, tapi telah dibina menjadi kawasan perumahan. Rumah kami tu jenis rumah 2 tingkat, semidi. Seperti biasa, saya selalu main-main dan sampai satu masa, saya duduk dekat tingkap belah atas. Belakang rumah kami adalah hutan paya yang agak menyeramkan. Saya pandang di salah satu sudut tepi paya, saya ternampak seorang budak lelaki sedang berlari di situ. Saya tidak layan. Mungkin dia adalah anak kepada jiran kami.
Kemudian saya turun di tingkat bawah. Saya pergi belakang rumah saya pandang ke arah tempat budak lelaki yang sedang berlari tadi. Saya berfikir positif, mungkin budak tadi sudah masuk ke dalam rumah sebab hari dah semakin gelap. Pada waktu itu juga, apa yang berlaku, keluarga saya sedang makan di dapur. Agak seram, kami boleh nampak hutan kat belakang rumah sebab tiada dinding. Nak jadikan cerita, selepas makan, kami letak pinggan ke dalam sinki. Saya orang yang terakhir menghabiskan makanan, jadi sayalah yang kena basuh semua pinggan. Sedang sibuk saya basuh pinggan, saya rasa macam ada bau sesuatu. Saya toleh ke belakang, saya nampak satu lembaga sedang memerhatikan saya. Saya pun hiraukan je lah. Lepas tu, saya terdengar bunyi macam ada orang pijak rumput dekat belakang saya. Saya cuba fikir positif. Bunyi tapak kaki tu semakin kuat, semakin laju. Saya dah mula rasa takut. Saya beranikan diri untuk paling ke arah belakang saya. Saya tengok tiada sesiapa dekat belakang saya. Saya nak lari ke ruang tamu di mana ada keluarga saya yang duduk sedang tengok TV. Saya cuba cari, mana tahu kucing ke apa, tapi tiada dengar bunyi kucing atau bunyi haiwan. Lagipun, rumah taman tidak mungkin ada banyak haiwan. Tetapi, bila saya pandang dekat atas pagar, saya ternampak budak yang sama seperti saya nampak di waktu senja tu. Tangannya melambai-lambai ke arah saya. Saya menjerit sekuat yang mampu. Tetapi seolah-olah tiada sebarang suara yang keluar. Kemudian budak tu gelak. Dua kali dia gelak. Lagi sekali dia gelak, suaranya seperti perempuan ibarat Pontianak mengilai. Saya terus pengsan dan tidak sedarkan diri. Sampai sekarang saya jarang balik rumah itu sebab takut. Lagipun saya duduk dengan atuk dan nenek. Sekian, terima kasih. Itulah pengalaman seram daripada Ikram. Jadi hati-hatilah kepada anda semua yang baru sahaja pindah ke rumah baru. Lebih-lebih lagi, rumah itu dulunya kawasan hutan yang agak menyeramkan. Sampai di sini sahaja kisah seram pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada anda semua yang sudi support channel ini.